Kelas awak ada berapa orang lelaki? 5 orang. 5 orang. Semua boleh muncul. Tak apalah, yang perempuan dah baca doa. Siapa nak jadi wakil baca doa? Volunteer seorang, siapa-siapa je tak kisah. Ada tak? Baca doa belajar je. Okay, Diana Syamina lah baca doa. Boleh Diana? Sama dengan cikgu nama awak. Dah hilang dah Diana. Okay, orang lain cepat. Kita nak start kelas. Siapa-siapa lah? Aisyah? Boleh baca doa? Baca doa belajar macam biasa belajar baca kat kelas tu. Kenapa semua senyap? Ada orang tak ni? Ada. Nurin, jangan Nurin. Boleh doa belajar. Kawan-kawan awak je ni. Boleh. Okay, cepat jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang fungsi kuadratik. Kau ada belajar tajuk tentang persamaan kuadratik dalam matematik kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi kita kalau dulu persamaan kuadratik dia masuk dalam tajuk matematik tambahan. Tapi sekarang persamaan kuadratik hanya dalam matematik. Jadi dalam matematik tambahan kita terus pada fungsi kuadratik. Jadi konsep dia kena gunakan konsep asas persamaan kuadratik lah. Jadi walau apa pun tajuk pertama dia tersentuh sikit tentang asas persamaan kuadratik. Okay, kita patah balik dekat yang pertama. Okey. Fungsi kuadratik asalnya persamaan kuadratik. Okey, kenapa belajar tentang persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik ni? Apa kepentingan tajuk ni? Ada siapa yang boleh volunteer tak? Apa kepentingan tajuk ni? Agak-agak awak lah. Berapa orang ada laptop kat rumah? Dia dah download buku teks. Saya ada laptop. Yang tak ada laptop tu awak download buku teks ke tak? Ke tak cukup storage? Bukan handphone awak. Cikgu tengah usahakan juga nak minta buku teks daripada sekolah supaya boleh ambil. Hari ni awak tak pergi ni Dah pergi beli buku? Ke Dah ayah ambil. Dah. Ayah beli buku semua dah beli? Dah. Okey. Buku modul Admaths belum tengah order, belum sampai lagi. Tapi cikgu tengah usahakan untuk dapatkan buku teks untuk awak. Sebab kalau ada buku teks tu lagi mudah lah. Okey, cuma sekarang ni cikgu-cikgu yang jaga buku teks kebanyakannya tengah jaga SPM. Jadi sedang diusahakan. Awak rasa lagi mudah tak kalau ada buku teks? Mudah. Cikgu. Okey, cikgu doa lah banyak-banyak supaya awak dapat buku teks minggu ni juga. Okey, jadi kalau dalam buku teks tu, fungsi kuadratik tu dia ada berkaitan dengan macam-macam benda. Contohnya dia nak buat skate ramp. Siapa yang pandai skating? Ada yang pandai skating tak? Tak pandai. Tak pandai cikgu. Rasa-rasanya best tak skating tu? Macam best kan? Boleh lompat-lompat, pusing-pusing badan dekat atas tu, pergi sebelah sana, turun tu, lompat-lompat lagi, naik, lepas tu lompat, pusing badan. Seronok je nampaknya kan? Okay, jadi kita nak buat skate ramp, skateboard ramp ni pun kita kena gunakan fungsi kuadratik.
Nak tahu berapa lebar dia, berapa ketinggian dia yang selamat dan sebagainya. Bukan main suka-suka. Okay, kalau tengok design dia tu, dia punya konsep tu ada radius dia berapa, right side berapa, left side berapa ketinggian dia dan berapa ciri-ciri yang selamat. Okay, untuk slope, nak buat slope kat sini ni, nak buat lengkung ni, lengkung yang selamat macam mana? Adakah dia terlalu curam ke boleh, ataupun dia kena datar sikit ke boleh? Tu dia gunakan konsep-konsep fungsi kuadratik. Okay, ataupun dia nak buat naik turun macam ni pun boleh. Okay. Itu antara salah satu contoh lah yang menggunakan fungsi kuadratik. Okay, contoh seterusnya. Okay, nak buat satellite pergunakan fungsi kuadratik. Okay, kenapa kita gunakan fungsi kuadratik? Kita nak buat bentuk ni supaya dia ada titik fokus. Okay, ada titik fokus, kita boleh tujukan terus pada satelit yang berada dekat angkasa luar tu. Okay, terus tuju pada angkasa luar. Satu pergi hantar, satu pergi ambil. Okay, untuk hantar dan untuk ambil. Okay, ni satelit dekat luar ni, luar angkasa lepas tu. Lepas tu, ni antara contoh-contoh soalan ni lah. Okay, awak ada dibentuk piring satelit ni. Okay, piring satelit ni. Okay, disuruh cari lebar dan kedalaman parabola itu dalam meter. Okay, berapa lebar dia kiri kanan, berapa kedalaman dia, mangkuk itu berapa kedalaman dia. Pergunakan fungsi kuadratik. Okay, kalau F ni kita namakan fungsi. Okay, F tu maksudnya fungsi. Okay, apa beza fungsi dengan persamaan? Siapa tahu? Kalau persamaan dia ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C equal to 0. Ya, betul. Kalau persamaan, dia akan bersamaan dengan satu nilai. Tapi kalau fungsi, okay, ni fungsi, tapi belah sini dia bukan nilai. Dia adalah satu fungsi sama ada fx ataupun gx ataupun hx dan sebagainya. Dia bukannya satu nilai nombor. Okay. Kalau persamaan, dekat sini ada kuadratik, ungkapan kuadratik dan dia bersamaan dengan satu nilai nombor. Tapi kalau fungsi kuadratik, dekat sini ada satu ungkapan kuadratik. Yang sini bukannya nilai nombor, dia bersamaan dengan satu huruf-huruf lain yang mewakili fungsi. Ini antara contoh kedua yang menggunakan fungsi kuadratik, konsep fungsi kuadratik. Okay, contoh ketiga, okay, arkitek dia nak buat jambatan. Okay, dia perlu tahu beban dia. Macam nak bagi jambatan tu sama ada merentasi sungai ke, laut ke, ataupun mungkin pada satu tanah tinggi ke satu tanah tinggi yang lain. Okay, nak jadikan jambatan tu selamat, okay, boleh dilalui. Okay, berapa beban yang boleh ditampung. Pun dia menggunakan konsep fungsi kuadratik. Okay, jambatan tu kadang-kadang sokongan dia dekat bawah. Kadang-kadang sokongan dia dekat atas. Kalau kita pergi Desaru, kita gunakan jambatan yang mana? Yang atas ke yang bawah? Ikut jalan belakang tu pergi Desaru. Atas ke bawah? Atas. Betul. Yang bawah ni pun ada juga kan? Kita gunakan ni jambatan yang gantung kat sini. Nampak tak bila awak ambil gambar daripada awak dalam kereta tu, awak nampak dia punya tiang-tiang dia tu. Nampak tak? Seperti Desaru tu. Nampak. Kan? Tiang-tiang dia pun berbentuk bulatan ni juga. Okay, bentuk bulatan ni. Bentuk apa namanya sebenarnya? Bentuk yang melengkung ni. Bentuk melengkung nama dia bentuk apa ni? Tak tahu. Nama dia bentuk parabola. Okay, bentuk parabola. Sama juga dengan bentuk yang atas ni, piring satelit ni, semua bentuk parabola. Okay, dia bentuk namanya bentuk parabola. Dia kata satelit parabola. Okay. Dia adalah bentuk parabola. Yang atas ni pun sama, dia melengkung ni pun bentuk parabola. Okay. Jadi kalau awak ada jambatan ni, ni sokongan dia dekat bahagian atas, bawah dia ada tiang sahaja, pun dia bentuk parabola, bentuk parabola. Okay, apa ya contoh-contoh konsep yang berkaitan dengan jambatan ni? Okay, dia nak cari fungsi kabel antara dua tiang jambatan boleh diwakili oleh Y sama dengan 1/400 X kuasa 2 tolak X tambah 150. Macam mana awak tahu ini adalah fungsi kuadratik?
Boleh kenal tak ini adalah fungsi kuadratik ataupun tidak? Okay, ini tajuk matematik ni. Macam nak tahu ini adalah fungsi kuadratik? Cuba teka. Kenapa ni kita namakan fungsi kuadratik? Macam mana awak nak tahu? Sebab dia X kuasa 2. Ya, betul. Sebab dia ada S kuasa 2. Kuasa tertinggi dia adalah 2. Kalau awak tak ada yang belakang ni pun tak apa. Tak ada negatif S tambah 150 pun tak apa. Asalkan dia ada kuasa 2. Bila dia ada kuasa 2 itu adalah kuadratik. Okey. Kalau awak ada Y kat depan itulah fungsi kuadratik. Kalau awak ada kosong ataupun 9 ataupun 3 kat depan itu maksudnya persamaan kuadratik. Jadi dia kata titik minimum bagi kabel terletak di atas jalan raya di tengah-tengah dua tiang itu. Berapakah jarak titik minimum itu dengan setiap tiang? Berapakah tinggi jalan raya dari permukaan air? Itu semua menggunakan konsep fungsi kuadratik. Okay, jadi arkitek dia banyak gunakan kuadratik. Okay, yang terakhir ini adalah gambar. Gambar apa ni? Teleskop. Gambar teleskop. Teleskop pun gunakan fungsi kuadratik. Kenapa? Sebab dalam teleskop ada cermin. Okey, cermin bentuk parabola. Okey, teleskop nanti awak belajar dalam fizik nanti ya. Dalam fizik awak belajar tentang teleskop. Dia ada cermin, cembung, dia ada cermin, cekung. Ini pun bentuk parabola juga. Jadi nak buat teleskop, jadi saintis-saintis pun banyak gunakan kuadratik. Jadi tajuk kuadratik ni, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik adalah tajuk yang sangat penting dalam matematik tambahan. Sebab dia digunakan dalam hampir keseluruhan topik dalam matematik tambahan. Dalam semua penyelesaian masalah, kalau awak ada 2 nilai, biasanya awak akan gunakan persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Jadi tajuk ni memang awak kena betul-betul mahir. Sebab tu cikgu bagi tajuk, cikgu terus pergi pada penggunaan rumus dan pagi tadi cikgu Azhar pun suruh awak berlatih lagi menggunakan rumus. Okay, sebab dia sangat penting awak memang kena mahir betul-betul. Okay. Jadi kita ada 3 contoh penyelesaian persamaan kuadratik. Okay, 3 cara nak selesaikan. Awak boleh gunakan cara pemfaktoran. Dia belajar dalam matematik kan, betul tak? Pemfaktoran gunakan dalam matematik. Dah belajar belum? Dah. Dah kan? Okey. Jadi ni awak gunakan dalam matematik. Kemudian kita ada kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kita ada kaedah penggunaan rumus. Jadi kalau ada persamaan kuadratik dalam matematik tambahan nak selesaikan, kalau tak ada syarat, awak boleh gunakan mana-mana kaedah. Okay, mana-mana kaedah boleh digunakan. Okay, dalam matematik tambahan, penyelesaian matematik juga boleh diterima. Penyelesaian cara matematik boleh diterima dan konsep dalam matematik pun perlu digunakan dalam matematik tambahan. Okay, awak kena tahu asas matematik baru boleh selesaikan matematik tambahan. Okay, soalan-soalan itu semua berasaskan dalam matematik juga. Dia berkait rapat. Jadi jangan kata matematik tambahan ni, awak gunakan cara matematik tambahan sahaja. Kalau tak ada rumus, tak ada apa, tak boleh selesaikan. Tak. Apa-apa sahaja konsep matematik nak belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 boleh digunakan dalam matematik tambahan. Okay, faham tak? Dia berkait. Sebab tu nama dia matematik tambahan. Sebab dia tambahan kepada asas-asas matematik. Tapi cara matematik tu boleh lagi digunakan. Jadi awak ada 3 kaedah. Pemfaktoran boleh guna. Penyempurnaan kuasa 2 boleh guna. Rumus pun boleh guna. Cuma pemfaktoran ni dia ada kekangan. Walaupun dia paling mudah, paling simple, paling ringkas. Tapi bila awak nak selesaikan, persamaan tu perlu dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, perlulah bentuk paling ringkas. Kalau boleh diringkaskan, awak tak ringkaskan, awak gunakan pemfaktoran, awak hilang markah. Dan dia hanya sekiranya punca tu adalah nombor bulat ataupun pecahan ringkas. Awak pernah dah belajar kan tentang penggunaan mod dalam kalkulator, mod untuk cari punca. Siapa yang tak mahir lagi penggunaan mod untuk cari punca? Ada tak yang tak mahir? Kalau tak mahir, cikgu tunjuk. Kalau tak, cikgu terus je. Semua mahir tak gunakan mod untuk cari punca tu?
Ada respon? Ada tak yang tak mahir? Rasanya semua dah tahu cikgu. Semua dah tahu kan? Kita tak ada masalah Kalau respon cepat, cepat cikgu bergerak. Okay, kalau tak ada masalah, boleh gunakan yang tu. Tapi dia untuk hanya nombor bulat tanpa pecahan ringkas saja boleh gunakan kaedah pemfaktoran. Okay, kalau dia kata macam soalan nombor 2 kan, dia kata dalam berapa titik perpuluhan. Kalau ada je soalan tu kata titik perpuluhan ataupun angka bererti, tak boleh gunakan pemfaktoran. Jelas tak? Jelas. Ya, walaupun dia tak kata gunakan rumus ke, gunakan penyempadan kuasa 2 ke, tapi bila dia ada dalam soalan tu dia kata perlu dia tepat kepada berapa titik perpuluhan ataupun berapa angka bererti, lebih selamat kalau awak gunakan rumus. Okay, lebih selamat gunakan rumus. Okay, tahu tak beza 4 angka bererti dengan 4 titik perpuluhan? Tahu. Tahu cikgu. Okay, ni berapa angka bererti? 4. Berapa titik perpuluhan? 3. 3 titik perpuluhan, 4 angka bererti. Ini berapa angka bererti? 0.0003456. 4. 4. 4 angka bererti berapa titik perpuluhan? 7. 7. Okey, 7 titik perpuluhan. Okey, jelas ya? Angka bererti dengan titik perpuluhan. Angka bererti kita ambil daripada nombor bukan sifar yang pertama. Nombor bukan sifar yang pertama. Titik perpuluhan hanya ambil yang nombor yang di belakang titik perpuluhan. Okey, itu jelas. Okey, jadi sekarang yang gunakan rumus ni, satu lagi cikgu nak tekankan yang cikgu Azhar bagi tadi. Okey, pertama sekali kena tuliskan rumus. Tengok tak video cikgu Azhar bagi? Tengok. Okay, pertama sekali kena gunakan rumus dan perlu wajib gantikan nilai A, B dan C dalam rumus. Okay, wajib gantikan nilai A, B dan C dalam rumus. Kalau awak tak tulis nilai A, B dan C terus tulis jawapan, tu awak hilang markah. Okay, pemfaktoran pun sama. Kalau gunakan kaedah pemfaktoran, perlu tunjukkan pemfaktoran untuk dapatkan markah. Ini perlu tunjukkan penggantian dalam rumus untuk dapatkan markah. Jangan terus tulis jawapan. Awak guna kalkulator muat boleh dapat jawapan terus. Tapi tak ada markah dalam kerja awak tak dapat. Okay. Jadi sekarang kita gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Yang nombor 1 dah siap dah semua? Dah. Dah Ah. Buku teks tu siapa yang dah download? Saya. Laporan dah download? Saya dah. Saya dah. Cuba kira berapa orang dah tu? Berapa orang yang dah tu? Tulis dekat chat tu lah siapa yang dah. Okay, tengok penyempurnaan kuasa 2. Sekejap saya keluarkan video.
Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. 4x² tambah 3x tambah 7 sama 0. Daripada sini kita boleh keluarkan nilai A. Okey, yang ini adalah nilai A. Jadi kita tahu A adalah 4, okay, B adalah positif 3 dan C adalah positif 7. Okey, pastikan dia tersusun x² dahulu, baru B, baru C. Okey, ini dikatakan persamaan kuadratik bentuk am. Okay, ini penting awak kena susun dulu kalau buat selesaikan persamaan kuadratik, pastikan awak susun x² dekat depan, x dekat tengah dan apa-apa yang tak ada x letak dekat belakang dan pastikan hanya ada satu x², x kuasa 2 hanya ada satu x. Kalau ada dua x² nak buat macam mana? Kalau ada dua x², kena faktor. Selesaikan. Kena faktorkan x² tu nanti. Kita tengok contoh kalau ada. Okey, contoh Okey, kalau kita dapat persamaan kuadratik bentuk am, okey, kita nak buat bentuk am tu. Kalau cikgu lebih suka kita kosong. Yang ini awak dah belajar dalam matematik, betul tak? Betul. Okey, cikgu skip part ni. Boleh tak cikgu skip? Boleh. Ya. Ini belakang. Sebab apa dia macam tu? Sebab kita darab semua dengan negatif 1. Sebab itulah. Okey, untuk penyempurnaan kuasa 2, kita perlu jadikan perkali ni sebagai positif. Okey, jadikan dia sebagai positif. Semua tanda akan berubah secara bertentangan. Okey, kemudian bila kamu dah jadikan general form, okey, kita kena perkali x² perlu single. Okey. Perkali x² mesti single. Okey, itu adalah yang pertama. Mesti single. Di mana kita kena bahagikan dengan, kalau perkali itu 3, kita kena bahagikan 3. Ini 3 Jadi akan berlaku negatif 6 bahagi 3, 2x. 1 bahagi 3, 1/3. Okey, selesai. Okey, bila dah sampai sini jelas tak? Daripada negatif 3, x kuasa 2 tambah 6x tolak 1, awak kena hapuskan perkali dekat depan. Jadi kalau paling ringkas sebenarnya bahagikan semua dengan negatif 3 lah. Jadi negatif 3 bahagi negatif 3 dapat x kuasa 2. 6 bahagi negatif 3 dapat negatif 2. Dan negatif 1 bahagi negatif 3 dapat 1/3. Perkali x² tu single, kita bawa, kita punya pemana 1/3 tu di sebelah kanan. Okey, selesai. Okey, seterusnya yang kedua. If you have tried countless money games, MLM programs, research. Perkali x, okey, bahagikan 2. Okey, lepas tu kemudian kita kuasa 2. Okey, apa maksudnya tu? Okey, maksudnya begini. Okey. Salin semula, maksudnya perkali x dibahagi 2. Kita tambahkan ini. Perkali x dibahagikan 2 dikuasakan 2. Kita perlu tambah perkara yang sama di sebelah kanan untuk seimbangkan dia. Okey, lepas kita ringkaskan.
Okey, mesti tambah mesti tambah. Okey, lepas tu untuk persamaan yang di sebelah kiri kita boleh satukan dia menjadi macam ni. Di mana X masuk dalam ni. Ini kuasa 2 kan, negatif 1 masuk dalam bracket, kuasa 2 letak kat luar. Okey, tetapi yang untuk ini terus cari nilai. Negatif 1 kuasa 2 positif. Okey, kita semakin ambil. Okey. Saya bawa ke sini. Okey, lepas tu saya tulis semula. Negatif 1/3 tambah 1, kamu akan dapat 2/3. Okey. Kemudian saya bawa kuasa 2 pergi kanan akan jadi square root. Square root. Jadi saya cari dulu dia punya nilai. Saya dapat 0.8165. Pastikan square root, hasil square root mesti ada plus minus. Okey, maka di sini Kak adik-adik kita akan ada dua jawapan. Okey, dua jawapan di mana saya tulis bila positif 0.8165, bila negatif. Okey. Okey, jadi di sini kita terus dapat jawapan X yang pertama dan X yang kedua. Okey, ini adalah contoh kaedah penyempurnaan. Okey, yang sini jelas tak cikgu? Saya kita skip yang awal tadi sikit. Jelas tak bahagian ni? Dia ada beberapa bahagian sebenarnya. Okay, yang pertama, jadikan perkali dia 1. Okay, jadikan perkali dia 1, jadi bahagikan dengan negatif 3 sebenarnya. Okay, lepas tu dah dapat nombor yang bukan X ni awak bawa ke sebelah kanan. Okay, nombor bukan X bawa ke sebelah kanan. Kemudian tambahkan, ditambahkan B/2 kuasa 2. Okay, tambahkan perkali bagi X. Okay, perkali bagi X ni kita namakan sebagai, sini, sebagai B. Okay, B ni tambah dengan B/2 kuasa 2. Okay, kiri awak tambah, kanan pun awak tambah. Sebab ini adalah persamaan. Okay, ini adalah persamaan. Okay, kiri tambah, kanan pun tambah. Kita dapat tu awak ringkaskan yang dalam ni. Okay, dapat negatif 1 kuasa 2. Kemudian buat kurungan. Kuasa 2 dekat luar. Okay, X masuk dalam. Negatif 1 pun masuk dalam kurungan. Kemudian bahagian kanan awak selesaikan. Dapat 2/3. Okay, ni awak dapat X tolak 1 kuasa 2. Jadi bila punca kuasa, dekat sini awak letak positif negatif 2/3. Okay, positif negatif 2/3. Jadi bila awak selesaikan, okay, 2/3 dapat 0.8165. Punca kuasa bagi 2/3 adalah 0.8165. Jadi bila selesaikan, tanda tambah tolak, 1 akan jadi tambah, mana tambah? Okey, 1 akan jadi tambah positif 0.8165. Satu lagi akan jadi tolak negatif 0.8165. Jelas tak? Jelas. Cikgu, Saya? untuk yang cikgu kata tadi yang perkali tu kena B/2 kuasa 2 tu, kalau ada soalan lain pun pakai yang sama ke? Pakai yang sama. Okey, cikgu tunjuk yang contoh yang sebelum ya. Cikgu terus skip contoh yang sebelum ni sebenarnya ni. Okey ni. Bukan ni. Dia sikit kaedah ni Oh, ni kaedah faktor. Okey, cikgu tunjuk yang dalam buku test kejap
Okay, yang paling ringkas. Okay, ni awak tengok, nanti awak sambil tu awak catat juga sekejap. Awak catat sekali ya. Okay, dalam buku teks tu ada X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. Okey, ni paling ringkas lah. Ni yang paling ringkas. Okey, dah menepati syarat. Okey, nampak jelas tak? Okey, pastikan yang depan ni tak ada nombor. Okey, pastikan yang depan ni tak ada nombor. Ni yang depan ni. Pastikan tidak ada nombor. Kalau tak ada nombor, dah boleh selesaikan dah. Okey, yang pertama sekali awak pindahkan apa? Pindahkan nombor yang bukan X ni, pindahkan ke sebelah. Okey, nombor yang bukan X ni pindahkan ke sebelah. Awak akan dapat X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 7. Okey, X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 7. Okey, daripada persamaan ni, berapa nilai A dia? Nilai A dia sama dengan 1. B dia sama dengan 4. C dia sama dengan negatif 7. Rumus dia awak kena tambahkan B per 2 kuasa 2. Kiri dan kanan. Tambah di kiri dan kanan. Tambah di kiri dan kanan. Jadi sekarang kita tambah. Kat sini awak kena tambah. Dekat sini pun awak kena tambah. Jadi dia akan jadi X kuasa 2 tambah 4X tambah. Okay, kita akan tambah dengan B per 2 kuasa 2. B awak adalah 4. 4 per 2 kuasa 2. Okay. Sama dengan 7 tambah pun sama juga B awak adalah 4. 4 per 2 kuasa 2. Okay, jelas tak kat situ? Rumus dia tambahkan B per 2 kuasa 2. Tambahkan B per 2 kuasa 2. Okay. Untuk penyempurnaan kuasa 2, tambahkan B per 2 kuasa 2 di kiri dan di kanan. Okay, yang seterusnya, buat kurungan, letak kuasa 2 kat luar. Okay, cari yang bahagian atas ni, yang mana ada kuasa 2? Ada X, jadi awak masukkan X dekat dalam. Yang mana ada kuasa 2? 4 per 2. Jadi 4 per 2 dapat berapa? Dapat positif 2. 2. Jadi 2, kita letak depan dia ada positif. X tambah 2 kuasa 2. Jadi yang belakang ni, sebelah sana, sebelah kiri ni, sebelah kanan ni awak selesaikan. 4 per 2 dapat 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 4 tambah 7 dapat 11. Okey. Lepas tu baru kita pindahkan kuasa 2. Pindahkan kuasa 2 akan jadi X tambah 2. Kuasa 2 pindah sebelah jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa 11. Jangan lupa dia ada positif, negatif. Semua punca kuasa ada positif, negatif. Lepas tu baru awak boleh selesaikan. Pindahkan dia. Bahagikan 1 untuk X tambah 2 sama dengan positif punca kuasa 11. Satu lagi X tambah 2 sama dengan negatif punca kuasa 11. Kemudian pindahkan. Ini akan jadi X sama dengan punca kuasa 11 tolak 2. Yang ini akan jadi X sama dengan negatif punca kuasa 11 tolak 2.
Okay, satu positif, satu lagi negatif. Okay, ada positif negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Okay, yang ini negatif, yang ini positif. Okay, lepas tu gunakan kalkulator lah untuk dapatkan jawapan. Okay, punca kuasa 11 tolak 2 dapat berapa? 1.317. 1.317. 7. Okay, negatif punca kuasa 11 tolak 2. Negatif 5.317. Negatif 5.317. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, yang pertama awak kena hafal ni. Ini kena hafal. Okay, yang ini kena hafal. Okay, tambah B per 2 kuasa 2. Kalau dia kata selesaikan gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun kadang-kadang kita buat short form. Nama dia PK2. PK2 maksudnya penyempurnaan kuasa 2. Dipastikan yang pertama sekali, pastikan perkali dia adalah 1 untuk S kuasa 2. Kalau depan ni ada negatif ke, ada 3 ke, ada 4 ke, ada 5 ke, ada negatif 2 ke, semua kena bahagikan dengan perkali bagi S kuasa 2. Jadi awak mesti dapatkan A ni, mesti wajib dapatkan A sama dengan 1. Okay, ni wajib. Kalau dah dapat A sama dengan 1, senaraikan apa B dia. Okay, sini kalau tak senaraikan tak apalah. Sebab untuk yang penyempurnaan kuasa 2 kita gunakan B sahaja. Nilai B ni kita gunakan. Okay, dah dapat macam ni. Dah dapat A sama dengan 1. Yang bukan X ni pindahkan ke sebelah kanan. Okay, kemudian selitkan. Selitkan B per 2 kuasa 2 selepas 4X. Dan selitkan tambah B per 2 kuasa 2 selepas 7. Okay, tambah di kiri dan tambah di kanan. Kenapa kita tambah kiri dan kanan? Bukan satu tempat sahaja. Sebab ini adalah persamaan. Kalau apa-apa awak tambah dekat kiri, dekat kanan pun kena tambah. Okay. Okay, langkah seterusnya, buat kurungan. Kuasa 2 kat luar. Cari apa yang ada kuasa 2 dekat atas. Yang ada kuasa 2 adalah X, masuk dalam. Yang ada kuasa 2 adalah 4 per 2, ringkaskan, masukkan ke dalam. Kalau positif, positif. Kalau negatif dalam kurungan ni hasilnya, pun tulis negatif. Okay, yang sebelah sini awak ringkaskan. Sama dengan 11. Kita dapat X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. Kuasa 2 pindahkan jadi punca kuasa. Dan punca kuasa sentiasa ada positif, negatif. Okay, punca kuasa sentiasa ada positif, negatif. Kemudian awak asingkan positif dan asingkan negatif. Okay, ni yang untuk positif. Ni untuk negatif. Okay, ini positif punca kuasa 11. Yang ini negatif punca kuasa 11. Kemudian selesaikan. Okay, jelas tak? Cikgu dah terangkan lagi sekali ni. Jelas. Jelas. Okay, contoh yang kedua tadi ada. Kita tengok yang dalam video tadi awak nak cikgu terangkan semula tak? Ke nak buat contoh lain? Nak contoh lain ke contoh dalam video tadi? Cikgu buat contoh lain lah ya. Okay, yang ini cikgu screenshot, cikgu masukkan dalam grup. Siapa yang tak sempat salin boleh salin. Kita ambil nombor cikgu ambil nombor 1E 1E. Empat X kuasa 2 tolak 8X tambah 1 sama dengan 0. Okay, kita buat sama-sama. Okay, ni soalan 1E. Okay, pertama sekali kena buat apa?
Kena hilang. Bahagi Okey, bahagi. Bahagi dengan berapa? 4. Bahagi dengan 4. Semua kena bahagi dengan 4 bergantung pada nilai dekat depan S kuasa 2. Jadi 4 bahagi 4 dapat 1. Jadi akan dapat S kuasa 2. Negatif 8 bahagi 4 dapat Negatif 2. negatif 2X. 1 bahagi 4 dapat 1/4. tambah 1/4 sama dengan 0. Kemudian senaraikan A dia berapa? A dia 1. 1. B dia Negatif 2. 2. Okey, langkah seterusnya kita buat apa? Pindahkan nombor yang bukan X. Ya, betul. Pindahkan nombor yang bukan X. Jadi akan jadi X kuasa 2 tolak 2X sama dengan Negatif 1/4. negatif 1/4. Okey, langkah seterusnya Tambah B/2 kuasa 2. okey, dekat sini dengan dekat sini kita tambahkan B/2 kuasa 2. Jadi dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X tambahkan B dia berapa? Negatif 2. Negatif 2/2 kuasa 2 sama dengan negatif 1/4 tambah negatif 2/2 kuasa 2. Okey, langkah seterusnya lagi. Terus buat kurungan. Letak kuasa 2 kat luar. Okey, yang ada kuasa 2 adalah X yang kuasa ada 2. kuasa 2 adalah X masuk ke dalam. Yang ada kuasa 2 adalah negatif 2/2 sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1 masuk ke dalam. Okey. X tolak 1 kuasa 2 sama dengan okey, selesaikan bahagian dalam kurungan dulu. Negatif 2/2 sama dengan Negatif 1. negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. 1. 1 tolak 1/4 sama dengan 3/4. 1 sama dengan 4/4. 4/4 tolak 1/4 sama dengan 3/4. Okey, dah sampai sini baru kita pindahkan kuasa 2. Pindahkan kuasa 2 dia akan jadi Punca kuasa. punca kuasa dan jangan lupa letak positif negatif. Negatif. 3/4. Dah sampai sini selesaikan macam biasa. Ada positif negatif. 1 untuk positif. 1 untuk negatif. Ini akan jadi X tolak 1 sama dengan punca kuasa 3/4. Ini akan jadi X tolak 1 sama dengan negatif punca kuasa 3/4. Dan lepas tu selesaikan. X sama dengan 1 tambah punca kuasa 3/4. Ini adalah X sama dengan 1 tolak punca kuasa 3/4. Dan gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Berapa jawapan dia? 1.866. Yang pertama Ha. 1.866. Yang kedua 1 tolak punca kuasa 3/4. 0.134. 0.134. Okay, selesai. Okey, jalan kerja dia semua sama. Okey, jalan kerja dia semua sama. Cuma awak kena hafalkan bahagian ni. Bahagian ni awak kena hafalkan. Okey, ulang balik daripada atas. Okey, yang pertama pastikan perkala untuk X kuasa 2 adalah 1. Kalau ada nombor lain, nombor ke, tanda negatif ke, apa-apa sahaja yang bukan menjadikan dia positif, kena bahagikan. Okey, bahagi
Dah dapat perkali dia sama dengan 1, dapatkan nilai B dia. Berapa nilai B? Nombor yang bukan X, pindahkan ke sebelah kanan. Selitkan B per 2 kuasa 2. Selitkan B per 2 kuasa 2. Ini B per 2 kuasa 2. Ini pun B per 2 kuasa 2. Buat kurungan. Letak kuasa 2 kat luar. Ambil yang kuasa 2 ni. X dia ambil masuk dalam. Yang ada kuasa 2 ni. Nilai kat dalam kurungan tu masukkan ke dalam. Ini sama dengan 3/4. Okay, dah dapat macam ni. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Jadi punca ada positif negatif. Kemudian asingkan positif, asingkan negatif. Okay, positif dengan negatif asingkan. Selesaikan macam biasa. Ini adalah positif punca kuasa 3/4 dan negatif punca kuasa 3/4 dan selesaikan macam biasa. Jelas tak? Jelas. 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 Awak. Kelas seterusnya bila ya? Kelas dengan awak seterusnya adalah hari Khamis kan? Okey, jadi cikgu nak awak praktis soalan nombor 1 dan 2 tu soalan yang sama tapi gunakan dua-dua gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, boleh? Boleh. Okay, nombor 1 A sampai F, nombor 2 pun A sampai F. Nanti cikgu screenshot balik soalan tu dekat dalam grup. Okay, yang ini cikgu dah buat lah, tinggal salin je semula. Okay. Okay, lepas ni habis kelas ni, awak snap gambar 1E yang awak buat tu, awak hantar dalam grup, itu bukti kehadiran awak ya. Okay, bukti kehadiran awak snap yang gambar cikgu, kita discuss kat kelas ni yang 1E. 1E je cikgu. 1E saja sebab itu yang kita buat dekat kelas lah, yang lain tu buat sebagai homework. Okey. Okay. Ada pertanyaan lagi? Tak ada. Jadi boleh tak seorang baca doa? Siapa yang ada ni? Semua perempuan juga? Hilang, suruh baca doa, hilang semua. Seorang-seorang baca doa. Balkis, baca doa hari belajar. Balkis? Hilang Balkis. Amani? Ya? Cikgu suruh Afina je lah cikgu baca. Semua diam je. Okey, siapa? Afina? Okey, Afina, cepat Afina. Pun hilang juga. Nur Azhara, Nur Syafiqah, Nur Amani. Duri Afina hilang dah. Macam tak belajar. Supaya berkat kita belajar hari ni. Cepat-cepat. Oh, ada kelas lain kan? Okey lah, awak tak nak baca semua. Baca sama-sama. Walaupun tak buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih semua. Okey, tolong snap yang satu ini masuk dalam grup untuk bukti kehadiran. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.